Walau berbagai dugaan, berbagai halangan, tapi kita tetap kena bangkit. Okay, saya Sheila, berusia 50 tahun. Terus saya mempunyai 2 orang anak dan saya berasal daripada air hitam Johor. Saya mempunyai seorang ayah yang sangat-sangat tegas. Okay, dan ketegasan beliau tu saya ikut. Dan kami adalah satu keluarga yang sangat harmoni, okay, dalam keluarga kami lah. Okay. So saya anak kelima daripada 14 orang adik-beradik. Mungkin masa tu rezeki tidak menyebelahi. Okay. Yang mana bila berkahwin dapat suami tak menjadi. So dalam perkahwinan tu lah sebenarnya sangat mencabar, dan sebenarnya banyak kali juga cuba memperbaiki hubungan suami isteri. Kalau boleh tak nak sampai berpecah belah sebagai sayang kepada anak-anak. Okay. Sebab akak masa berkahwin memang tak pernah bekerja. Okay. So ambil inisiatif belajar daripada masa tu mula-mula sekali. Beli muripan, siapa tahu muripan? Muripan tu macam yeast, sejenis yeast. Nak buat roti, pau, whatever. So, akak beli satu paket tu berharga 30 sen dulu. Beli muripan tu dan belajar buat kek. 3-4 kali reject. Tapi tak give up. Sebab fikir kita ada anak yang perlu disara. So, akak buat, Alhamdulillah, 3-4 kali menjadi, dan bermula di situlah akak jadi pengusaha peniaga kuih muih. Dalam pada tu kami bercerai, kemudian kami cuba rujuk balik. Okay, tapi memang tak boleh. Sebenarnya sampai ada satu ayat ditulis dekat dinding rumah. Okay, kat dinding rumah. Sampai mak yang membaca pun mengalir air mata. Apatah lagi kita. Belum bercakap tapi dah nampak ayat tu. Ayat tu sampai sekarang. Sampai sekarang jelas. Jelas dalam ikatan. Itulah ayat yang akak terus rasa tak boleh untuk meneruskan kehidupan dengan dia. Dan akak nekat untuk berpisah. Sebenarnya akak memang masa selama 9 tahun untuk kes perceraian. 7 ke 9 tahun. Okay, dan anak pun dah besar. So akak bekerja daripada 7 pagi sampai 7 malam. Petang akak sambung kerja balik. Daripada pukul 8. Pukul 8 akak kerja. Sampai pukul 2 pagi. Kerja kedai makan. Masa tu akak masak. Akak buat air. Basuh pinggan. Ambil order. Kemas kedai. All everything. Hanya RM15 satu malam. Okay, lepas tu anak mak jaga. Then masa kerja tu sebelum balik minta izin dengan orang kedai untuk bawa masak mi goreng ataupun nasi goreng dan air Milo. Sebab untuk sarapan pagi untuk anak-anak. Sebab tak mampu. Kehidupan sebagai seorang ibu tunggal yang sangat mencabar adalah dalam membesarkan anak-anak yang mana tanpa sokongan daripada sesiapa. Dalam satu masa yang sama, kita adalah ayah dan kita adalah ibu. Okay? Kita kena hantar anak sekolah, kita kena ambil anak sekolah, kita kena cari makan. Okay? Memang susah. Kesengsaraan kita tu memang hanya Allah je lah yang tahu. Jadi macam akak sendiri, akak sentiasa apa walaupun nak dapatkan RM1 tu susah, okay, tapi kita sentiasa usaha. Okay, usaha. So macam-macam kerja akak buat, okay, pengecat kereta, okay, callman dan sebagainya. Jadi kalau kata kesengsaraan kita tu daripada segi status sebagai ibu tunggal, yang pertama, pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat tu tak kira lah dulu ke sekarang sama.
Pandangan mereka adalah bila kita seorang ibu tunggal, kita nak kedah laki orang. Itu je. Bila akak jadi ibu tunggal, okey, balik tengah malam, kita berniaga sampai 2 pagi. Balik tengah malam. Tapi apa yang orang cakap, ni pergi yang tak betul lah. Kan? Jadi sebenarnya tekanan. Sebab tu sebagai ibu tunggal, kita kena sentiasa kuat. Bagi saya tak suka alasan. Peluang ni tak perlu ada alasan. Setelah saya jadi ibu tunggal berpuluh tahun lah. Berpuluh tahun. Okey, dan saya lihat ramai daripada kalangan wanita dan juga ibu tunggal. Apabila saya lihat, mereka ni hanya bersembang dan tak ada arah tujuan. Saya rasa perlunya saya ubah balik. Okey, ubah supaya mereka ada satu tempat bergantung. Dan niat akak menubuhkan persatuan hanya untuk membantu mereka untuk mengeluarkan mereka daripada kepompong kemiskinan dengan cara memberi ilmu dan tunjuk ajar. Jadi tujuan akak menubuhkan persatuan yang mana kami hanya satu NGO kecil yang dikenali sebagai Persatuan Wanita dan Ibu Tunggal. Mereka sentiasa berdikari dan kami adalah satu tim yang mana kami ada squad Witus yang mana kami manggil semua. Okey, squad Witus ni kami jalankan untuk sesiapa yang nak buat kerja-kerja amal. Dan saya memang berharap supaya Witus dapat melahirkan ramai lagi yang seperti saya supaya ketiadaan saya mereka boleh ganti. Apapun yang kita hadapi sebagai wanita, kita kena terus berdikari, insya-Allah. Dan apa sahaja peluang yang ada di hadapan pemata, rebutlah.